Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ya, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, seperti biasa, setiap kali PRK pilihan raya berlangsung, ada saja teori-teori yang pelik-pelik, ada saja persepsi yang pelik-pelik. Antara teori yang pelik yang selalu disebutkan bila ada PRK, pastinya, wow, keputusan dibatalkan. Dibuat semula. Aduh, janganlah. Untuk PRK Sungai Bakap pun sama juga. Tidak ketinggalan diperdebatkan semula. Adakah PRK ini batal dan perlu untuk dibuat semula pilihan raya ini? Adakah pilihan raya ini tidak sah? Ada rasuah? Tidak sah kerana ada kesalahan jenayah, ada kesalahan yang melanggar undang-undang pilihan raya yang ditetapkan. Ini semua biasalah. Memang biasa berlaku. Okey, lagi pula memang ada disebutkan dalam beberapa berita bahawa sama ada PH BN seolah-olah telah melanggar undang-undang, telah melanggar peraturan pilihan raya yang telah ditetapkan oleh SPR. Antaranya berkempen di tempat yang salah, di masa yang salah. Sudah tinggal berapa dekat dengan tempat pengundian, masih lagi berkempen dan sebagainya. Jadi itulah banyak orang kata ini patut dibatal. Tapi saya kata janganlah batal. Macam mana mau batal lagi? Ini bukan senang-senang batal. Untuk batal dan buat semula itu bukan satu kos yang rendah tau. Itu memerlukan kos yang amat tinggi, wang yang amat banyak, berjuta-juta yang diperlukan untuk buat satu pilihan raya saja. Jadi saya tidak setuju kalau pilihan raya ini dibuat semula. Biarlah kepada penyokong PHBN, walaupun kalah, tapi janganlah sampai batal lah, tidak perlu. Tenang saja. Biasalah dalam apapun perlawanan, pertandingan mesti ada menang kalah. Kadang-kadang dorang menang, kadang-kadang dorang kalah. Kadang-kadang PHBN menang, kadang-kadang kalah. Begitulah. Jadi bersabarlah, tenang saja. Okey, dan bergembiralah kerana PN menang kali ini. Biasa berlakulah. Jadi kita haraplah Perikatan Nasional dapatlah bergembira untuk beberapa lama ni, dan jangan timbulkan provokasi yang melampau lagi. Walaupun sudah habis kan, kempen sudah habis. Jadi sudahlah. Saya pun tidak lagi mau berkempen. Sudahlah, sudah limpas. Jadi bagus kita bongkar pula perkara-perkara tentang negara Malaysia, yang boleh membangun negara Malaysia. Sudah habis berkempen, sudahlah. Kepada keluarga-keluarga yang sudah berkempen, mungkin ada anak yang tidak sama dengan bapaknya, dengan ibunya tidak sama parti politik, sudah berhentilah berpolitik, berhentilah berkempen, berbaik-baiklah semula dan jangan lagi berburuk-buruk, bermasam-masam muka. Berbaik-baiklah, ya. Berdamailah. Dengan nadi suara rakyat bergema di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tahniah diucapkan kepada Perikatan Nasional yang telah memenangi PRK Sungai Bakap. Ya, memang sudah dijangka mereka boleh menang. Okey, walaupun ramai yang meramalkan bahawa PHBN bakal merampas semula kerusi di Sungai Bakap itu, tapi nampaknya itu semua tidak kesampaian dan itu menyebabkan kekalahan yang agak teruk kepada Pakatan Harapan. Jadi kerana itu, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, tidak lama lagi pastinya kita akan mendengar banyaklah suara-suara baru yang akan berkumandang di udara. Di mana-mana ceruk pelusuk walaun menyatakan supaya
Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim letak jawatan, pastilah ramai yang akan minta paksa dan pujuk serta macam-macam lah yang akan dicakap banyaklah yang akan cakap supaya Perdana Menteri letak jawatan. Tapi bagi saya, kenapa mau minta Perdana Menteri letak jawatan? Apa kena mengena PRK itu dengan dia letak jawatan? Sebab kemenangan PRK Sungai Bakap itu tidak pun menggugat seinci pun keadaan kerajaan sekarang. Tidak pun menggugat parlimen. Jadi kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu letak jawatan? Kalau dia perlu letak jawatan kerana PH kalah, kenapa dulu Muhyiddin tak letak jawatan, Hadi Awang tak letak jawatan ketika PAS PN kalah di Kubu Baru? Kenapa pula diorang tidak letak jawatan kan? Jadi pada pendapat saya, orang-orang yang minta supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim letak jawatan itu adalah orang-orang yang terdesak untuk melihat diorang punya pemimpin-pemimpin untuk merampas semula kerajaan. Tetapi percayalah, tidak ada kena-mengena parlimen dengan Kuala Kubu Baru. Walaupun mungkin dicanang-canang lagi bahawa ini adalah satu referendum rakyat lah konon, ini adalah suara rakyat lah untuk menunjukkan bahawa ini kerajaan perlu tumbang dan sebagainya. Tidak akan berlaku. Tidak akan berlaku kerana sudah pun diberitahu oleh Agung bahawa Baginda tidak akan melayan sebarang tebuk-tebuk atap, tebuk-tebuk pintu belakang, jalan singkat, khianat-mengkhianat. Tidak akan berlaku. Okey. Lagipun sudah ada Akta Lompat Parti. Jadi kerana itu, desakan untuk Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meletak jawatan adalah tidak relevan, tidak betul dan langsung tidak kena mengena dengan PRN kali ini. Apa pula kena mengena PRN ini dengan parlimen? Tiada kena mengena, ya. Jadi apapun, kita ucap tahniah lah. Kita ucap tahniah kepada Perikatan Nasional yang berjaya menang di Sungai Bakap dengan cemerlang sekali, ya, dengan cemerlang sekali. Kekalahan ini menunjukkan bahawa PHBN perlu fikirkan sesuatu yang lebih padu, terutamanya kepada pengundi-pengundi UMNO yang mungkin tidak mengundi Pakatan Harapan, ya. Kenapa mereka tidak mengundi? Kenapa itu menjadi tanda tanya yang perlu dijawab, disiasat. Denyut nadi suara rakyat bergema channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Saya belum bercakap lagi sudah rasa lucu. Belum saya bercakap pun saya sudah rasa lucu. Apa yang lucunya? Ada dengar kata, tadi saya tonton video Jufazli dengan gelak yang memang lucu betul. Dia kata Perikatan Nasional ada 11 ahli parlimen daripada Barisan Nasional akan melompat parti ataupun akan menarik sokongan daripada kerajaan selepas PRK Sungai Bakap. Inilah cerita lucu, cerita dongeng, inilah cerita paling tidak masuk akal untuk 1 Julai 2024. Dia kata. Saya pun mau gelak juga lah. Entah cerita dari mana, entah ini cerita kedai kopi mana yang dapat ini, dan entah tok kadok, entah mana yang cerita ni, entah mana nenek kebayan yang cerita tentang benda ni. Tidak akan berlaku, tidak mungkin akan berlaku. Yang mungkin berlaku ialah disahkan, mungkin ada lagi yang sokong PM. Mungkin ada yang letak jawatan.
daripada Perikatan Nasional, itu yang mungkin boleh berlaku. Kenapa? Sebab sudah ada anti lompat parti. Jadi kalau mau sokong kerajaan tidak boleh, susah sudah. Jadi satu-satunya cara letak jawatan lah. Letak jawatan. Yang dari dulu Hadi Awang kata PM Anwar akan tumbang bila-bila masa. Tak sampai sudah sekarang bertambah lagi usia Tok Guru Hadi Awang. 1 tahun lagi pun tidak tumbang-tumbang. Adakah nanti 10 tahun dari sekarang baru tumbang kerajaan ini? Tidaklah, tidak akan tumbang. Kalau tumbang pun waktu pilihan raya lah kot. Waktu pilihan raya lah kot. Tidak ada lagi orang yang minat untuk tebuk-tebuk belakang, tebuk-tebuk atap, tidak ada lagi. Lagipun yang di Pertuan Agong sekarang tidak berminat dengan tebuk atap. Tidak berminat dengan pintu belakang, main belakang, tidak. Agung sekarang, Agung yang tegas. Tidak ada harapan lagi. Untuk Atok Mahathir mau buat lagi plan A, plan B, plan C, plan D, Q. Belum pasti lagi dan tidak akan adalah. Pilihan raya 3 tahun dari sekarang. Waktu itu umur Mahathir 101 tahun. Waktu itu umur Mahathir 101 tahun. Persoalan memanglah manusia masih ada lagi ke Mahathir waktu itu. Kalau dia masih ada pun masih kuat lagi kah untuk berjajah-jajah, menjajah-jajah campaign. Kalau dia jadi MP waktu itu, tahu? Kalau dia jadi ahli parlimen waktu itu, umur dia akan menjadi umur MP paling tua. Masih boleh berjalan? Saya pun tidak tahu. Masih boleh jalan lagi kah tidak? Jadi yang pastinya 11 MP daripada Barisan Nasional yang konon mau sokong Perdana Menteri itu tidak akan jadi. Jangan risau, tidak akan jadi. Kalau ada, kalau berani, nyatakanlah siapa dia orang. Yang pasti tiada. Tiada. Kesian. Bermimpilah di siang-siang hari. Berdoalah banyak-banyak supaya boleh jadi Perdana Menteri di pulau di planet Pluto ataupun di bulan. Buatlah parlimen baru di bulan supaya boleh jadi Perdana Menteri di sana. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Tahniah diucapkan kepada Perikatan Nasional yang telah memenangi PRK Sungai Bakap. Ya, memang sudah dijangka mereka boleh menang. Walaupun ramai yang meramalkan bahawa PHBN bakal merampas semula kerusi di Sungai Bakap itu, tapi nampaknya itu semua tidak kesampaian dan itu menyebabkan kekalahan yang agak teruk kepada Pakatan Harapan. Jadi kerana itu tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, tidak lama lagi pastinya kita akan mendengar banyaklah suara-suara baru yang akan berkumandang di udara. Di mana-mana ceruk pelusuk walaun menyatakan supaya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim letak jawatan. Pastilah ramai yang akan minta paksa dan pujuk serta macam-macam lah yang akan dicakap banyaklah yang akan cakap supaya Perdana Menteri letak jawatan. Tapi bagi saya, kenapa mau minta Perdana Menteri letak jawatan? Apa kena mengena PRK itu dengan dia letak jawatan? Sebab kemenangan PRK Sungai Bakap itu tidak pun menggugat seinci pun keadaan kerajaan sekarang. Tidak pun menggugat parlimen. Jadi kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu letak jawatan? Kalau dia perlu letak jawatan kerana PH kalah, kenapa dulu Muhyiddin tak letak jawatan, Hadi Awang tak letak jawatan ketika PAS PN kalah?
di kubu baru. Kenapa pula dorang tidak letak jawatan kan? Jadi pada pendapat saya, orang-orang yang minta supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim letak jawatan itu adalah orang-orang yang terdesak untuk melihat dorang punya pemimpin-pemimpin untuk merampas semula kerajaan. Tetapi percayalah, tidak ada kena-mengena parlimen dengan Kuala Kubu Baru. Walaupun mungkin dicanang-canang lagi bahawa ini adalah satu referendum rakyat lah konon, ini adalah suara rakyat lah untuk menunjukkan bahawa ini kerajaan perlu tumbang dan sebagainya. Tidak akan berlaku. Tidak akan berlaku kerana sudah pun diberitahu oleh Agung bahawa Baginda tidak akan melayan sebarang tebuk-tebuk atap, tebuk-tebuk pintu belakang, jalan singkat, khianat mengkhianat. Tidak akan berlaku. Okey. Lagipun sudah ada akta lompat parti. Jadi kerana itu, desakan untuk Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meletak jawatan adalah tidak relevan, tidak betul dan langsung tidak kena mengena dengan PRN kali ini. Apa pula kena mengena PRN ini dengan parlimen? Tiada kena mengena, ya. Jadi apapun, kita ucap tahniah lah. Kita ucap tahniah kepada Perikatan Nasional yang berjaya menang di Sungai Bakap dengan cemerlang sekali, ya, dengan cemerlang sekali. Kekalahan ini menunjukkan bahawa PHBN perlu fikirkan sesuatu yang lebih padu, terutamanya kepada pengundi-pengundi UMNO yang mungkin tidak mengundi Pakatan Harapan, ya. Kenapa mereka tidak mengundi? Kenapa itu menjadi tanda tanya yang perlu dijawab, disiasat. Denyut nadi suara rakyat bergema channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Saya belum bercakap lagi sudah rasa lucu. Belum saya bercakap pun saya sudah rasa lucu. Apa yang lucunya? Ada dengar kata, tadi saya tonton video Jupasli dengan gelak yang memang lucu betul. Dia kata Perikatan Nasional, ada 11 ahli parlimen daripada Barisan Nasional akan melompat parti ataupun akan menarik sokongan daripada kerajaan selepas PRK Sungai Bakap. Inilah cerita lucu, cerita dongeng, inilah cerita paling tidak masuk akal untuk 1 Julai 2024, dia kata. Saya pun mau gelak juga lah. Entah cerita dari mana, entah ini cerita kedai kopi mana yang dapat ini, dan entah tok kadok, entah mana yang cerita ni, entah mana nenek kabayan yang cerita tentang benda ni. Tidak akan berlaku, tidak mungkin akan berlaku. Yang mungkin berlaku ialah disahkan, mungkin ada lagi yang sokong PM. Mungkin ada yang letak jawatan daripada Perikatan Nasional. Itu yang mungkin boleh berlaku. Kenapa? Sebab sudah ada anti lompat parti. Jadi kalau mau sokong kerajaan tidak boleh, susah sudah. Jadi satu-satunya cara letak jawatan lah. Letak jawatan. Yang dari dulu Hadi Awang kata PM Anwar akan tumbang bila-bila masa. Tak sampai sudah sekarang bertambah lagi usia Tok Guru Hadi Awang. 1 tahun lagi pun tidak tumbang-tumbang. Adakah nanti 10 tahun dari sekarang baru tumbang kerajaan ini? Tidaklah, tidak akan tumbang. Kalau tumbang pun waktu pilihan raya lah kot. Waktu pilihan raya lah kot. Tidak ada lagi orang yang minat untuk tebuk-tebuk belakang, tebuk-tebuk atap,
Tidak ada lagi. Lagipun yang di Pertuan Agung sekarang tidak berminat dengan tembok atap. Tidak berminat dengan pintu belakang, main belakang, tidak. Agung sekarang, Agung yang tegas. Tidak ada harapan lagi. Untuk Atok Mahathir mau buat lagi plan A, plan B, plan C, plan D, Q. Belum pasti lagi dan tidak akan adalah. Pilihan raya 3 tahun dari sekarang. Waktu itu umur Mahathir 101 tahun. Waktu itu umur Mahathir 101 tahun. Persoalan memanglah manusia masih ada lagi kah Mahathir waktu itu? Kalau dia masih ada pun masih kuat lagi kah untuk berjajah-jajah, menjajah-jajah campaign. Kalau dia jadi MP waktu itu, tahu? Kalau dia jadi ahli parlimen waktu itu, umur dia akan menjadi umur MP paling tua. Masih boleh berjalan? Saya pun tidak tahu. Masih boleh jalan lagi kah tidak? Jadi yang pastinya 11 MP daripada Barisan Nasional yang konon mau sokong Perdana Menteri itu tidak akan jadi. Jangan risau, tidak akan jadi. Kalau ada, kalau berani, nyatakanlah siapa dia orang. Yang pasti tiada. Tiada. Kesian. Bermimpilah di siang-siang hari. Berdoalah banyak-banyak supaya boleh jadi Perdana Menteri di pulau di planet Pluto ataupun di bulan. Buatlah parlimen baru di bulan supaya boleh jadi Perdana Menteri di sana. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye bye.